Baik, walau apa pun istilah ataupun penggunaan bahasa bagi pelaksanaan ataupun pengisytiharan darurat ini, darurat kesihatan, darurat politik dan sebagainya, kita tidak boleh terlalu cepat untuk menghukum ataupun melontarkan pandangan, kerana ada mereka di luar sana yang melihat kepada tindakan sekiranya pengisytiharan darurat itu dilakukan ianya sebagai satu langkah regresif, satu langkah ke belakang, ketika mana di kebanyakan negara sudah mula bergerak ke hadapan dan berjaya mengawal COVID-19, contoh terdekat Singapura. Dan ini juga yang dikatakan oleh Menteri Wilayah Persekutuan ataupun Ahli Parlimen Ketere, Tan Sri Anwar Musa, yang menyatakan bahawa kita tidak boleh terlalu cepat untuk menghukum kerana setiap perkara yang dilakukan ataupun inisiatif ataupun langkah yang dilakukan oleh kerajaan dibuat berdasarkan perbincangan ataupun siri perbincangan, dan pastinya ianya akan menjurus kepada kepentingan rakyat dan juga kepentingan semua pihak. Dan selagi ianya tidak diwartakan ataupun darurat itu tidak diwartakan, kita perlu berhati-hati dalam soal membicarakannya, kerana akan ada terdapat implikasi daripada sudut undang-undang. Kita dengarkan apa kata Tan Sri Anwar Musa. Tan Sri, Ya. mengenai satu kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan sekiranya benar kerajaan ingin melaksanakan darurat akan menyebabkan kerajaan satu langkah ke belakang, iaitu kerajaan diktator. So untuk mempertimbangkan keputusan tersebut, apa komen nak? Sepatutnya jangan menghukum sebelum benda berlaku. Jadi pertama dia sendiri ramal, lepas dia sendiri jatuh hukum. Itu tidak baik. Jadi dia ramal kerajaan nak buat itu, nak buat ini. Belum lagi dengar kerajaan kalau buat macam mana, apa yang nak dibuat, kemudian terus menghukum. Saya fikir itu adalah satu yang saya anggap tidak beretika. Lagipun saya rasa Anwar kena terima hakikat bahawasanya dia sendiri ada peranan yang menyebabkan timbul keadaan gawat sekarang ini. Ya, apabila dia cuba Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong dengan membawa beberapa dokumen yang tidak seperti mana beliau dakwa. Beliau ada numbers, beliau ada dokumen-dokumen yang cukup meyakinkan. Beliau kata beliau ada sokongan yang meyakinkan. Kemudian kita tunggu bila pergi menghadap, satu nama pun beliau tak serahkan. Dan senarai-senarai yang beliau gunakan telah ramai dinafikan oleh orang tertentu. Ya. Nama saya pun mungkin termasuk dalam angan-angannya, tapi saya tak pernah dirujuk. Dan ramai lagi kami ahli-ahli parlimen UMNO dan BN selama 42 orang. Setakat yang saya cek, boleh katakan hampir semuanya tak pernah dihubungi dan tak tahu. Tapi nama kami melalui surat tertentu misalnya telah cuba digunakan untuk mempengaruhi Yang di-Pertuan Agong. Kalau nak ikutkan itu juga tidak beretika namanya. Jadi sepatutnya kita semua memainkan peranan. Saya percaya baik pembangkang, baik kerajaan memahami masalah yang sedang dihadapi. Masalah ini bukan masalah kita sahaja kerajaan, adalah masalah semua. Kalau kita buat sesuatu penilaian berasaskan political divide, kita tidak mungkin akan berlaku adil. Satu daripada cara nak berlaku adil, tunggu dulu. Kerajaan belum memutuskan apa-apa. Dia perlu kepada perkenan Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong. Sebab bila sebut soal darurat, orang awam bayangkan curfew. Orang awam bayangkan darurat semasa 13 Mei. Tapi kita terlupa waktu banjir di Mani Urai, polemik dalam media baru, kenapa kerajaan tak isytihar darurat? Itu namanya darurat banjir. Dan darurat ada berbagai-bagai jenis darurat. Tapi apa pun tunggulah, kerajaan belum buat apa-apa keputusan kerana segala-galanya mesti mengikut jalur perundangan. Ya. Jadi kalau dah kerajaan belum buat, kita dah menjatuhkan hukum, kerajaan nak jadi diktator, Perdana Menteri nak menyelamatkan diri. Saya fikir itu tidak adil. Kalau ditakdirkan perkara itu dilakukan, dia tidaklah keluar dengan satu ayat, maka pada hari ini kita mengisytiharkan darurat. Tidak begitu.
tentulah kena ada penjelasan darurat untuk apa, dalam bentuk macam mana, orang kena perintah berkurung ke, askar ke pemerintah, Perdana Menteri ke jadi diktator, itu semua mesti dijelaskan. Ya, sebab bentuk darurat itu ada berbagai-bagai. Tapi saya tengok Anwar punya analisa itu macam layman punya analisa. Dia kata tidak ada apa-apa perkara yang mengganggu ketenteraman awam. Baca dulu perlembagaan. Di bawah perkara 150 tu, darurat tu ada banyak jenis. Apabila perkara yang menyentuh antara lainnya soal keselamatan, soal kesejahteraan ekonomi, soal-soal banyak lagi perkara itu dah disenaraikan dan pentafsirannya kena rujuk pada pakar undang-undang. Adakah COVID ini tak boleh masuk dalam kategori darurat ataupun keselamatan? 32 negara seluruh dunia sudah pun mengisytiharkan darurat. Ya, kita saja yang belum, sebab kita rasa kita boleh urus dengan cara biasa. Itu pun saya tak kata kerajaan akan isytihar darurat. Walaupun saya anggota Jemaah Menteri terlibat dalam banyak perbincangan, saya dapat menyatakan selagi ianya tidak diumumkan, tidak diputuskan, adalah premature untuk kita membuat sebarang judgement. Kebanyakan kenyataan yang saya dengar itu berbaur politik. Itu tak mengapalah. Barangkali ada juga baiknya kita dengar dulu semua orang nak cakap apa, kita boleh preempt dulu. Saya pun ada buat posting juga untuk nak mendapatkan orang kata sentiment, to gauge the sentiment. Itu pandangan yang dilontarkan Menteri Wilayah Persekutuan yang juga ahli Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa, yang boleh kita rumuskan atau rangkumkan bahawa jangan terlalu cepat untuk membuat andaian ataupun pendapat, tetapi ini satu perkara yang seperti yang disebutkan oleh penganalisis juga Dr. Prof. Hamidin Abdul Hamid, bahawa segala perkara yang dilakukan oleh kerajaan perlulah dimaklumkan kepada rakyat, pemakluman awal bagi mengelakkan berlakunya ataupun pandangan yang tertentu yang mungkin boleh menimbulkan kegelisahan kepada rakyat.